Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Auda. Bertemu lagi dalam rancangan Wira minggu ini. Dan Auda, minggu ini dalam Wira kita bercerita mengenai sukan Jiu-Jitsu. Sukan Jiu-Jitsu atau lebih dikenali sebagai Jitsu adalah merupakan sukan yang lahir daripada negara matahari terbit iaitu Jepun. Sukan ini mula tercetus pada abad ke-17 semasa waktu perperangan. Kerana sewaktu itu, seni mempertahankan diri lebih fokus kepada pergelutan tangan. Untuk mengetahui lebih lanjut, teruskan bersama kami. Tahun demi tahun, seni ini dikembangkan dengan penambahan kaedah atau teknik-teknik throwing, iaitu menjunamkan pihak lawan ke atas tanah, dan joint lock, iaitu mematikan pergerakan pihak lawan, turut menjadi salah satu teknik dalam seni ini. Jitsu membawa pengertian memberi jalan, penyesuaian, pertahanan dan untuk melepaskan diri dari kesulitan atau sebarang bahaya. Jitsu cukup terkenal juga di negara Brazil kerana ada yang berpendapat ia sukan yang berasal dari Brazil. Namun begitu, hakikatnya ia adalah sukan pada awalnya memang berasal dari Jepun. Penghijrahan anak jati Jepun ke Brazil akhirnya memperkenalkan seni ini kepada masyarakat Brazil dan bermulalah seni Jitsu di bumi Rio de Janeiro. Terma-terma seperti joint lock, pinning, throw lazim didengar bagi penggemar-penggemar sukan Jitsu. Terma-terma ini adalah teknik untuk melemahkan pihak lawan. Berbeza dengan karate, Jitsu lebih banyak menggunakan teknik pinning. Pinning yang dimaksudkan di sini ialah memegang dan mengawal pihak lawan sehingga terjatuh ke tanah. Manakala teknik throw membawa maksud mengangkat pihak lawan dan menjatuhkannya ke lantai. Dalam throw ini Auda, kedua-dua pihak akan bergelut dan berpusing-pusing sehingga kemenangan akan berpihak apabila pihak yang dilawan terjatuh ke tanah. Joint lock pula di mana kedua-dua pihak bergelut sehingga pergerakan pihak lawan tidak dapat lagi digerakkan. Bagi mereka yang ingin menyelamatkan diri daripada keadaan yang tidak diingini, seperti diserang di tempat sunyi, Jitsu adalah solusinya. Ini kerana teknik Jitsu boleh menyelamatkan dalam keadaan sedemikian. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang sukan Jitsu ini, program Wira kali ini menampilkan individu yang telah lama bergiat aktif dalam sukan Jitsu. Mari kita saksikan. Berumur 33 tahun, Ahmad Faiz bin Anwar telah bergiat aktif dalam sukan Jitsu sejak tahun 2009 lagi. Apa yang membuatkan beliau tertarik untuk mempelajari seni mempertahankan diri ini adalah kehalusan teknik yang terdapat dalam Jitsu. Menurut beliau lagi, Jitsu bukanlah sukan yang mudah. Kekuatan mental dan fizikal harus ada. Di samping itu juga, Jitsu mampu membina self-esteem atau keyakinan diri dan terbitnya perpaduan setia kawan dan kepercayaan. Nama saya Ahmad Faiz bin Haji Anwar, lebih dikenali sebagai Izzy Anwar. Sekarang berusia 33 tahun, berasal, lahir dan dibesarkan di negara Brunei Darussalam. Saya sekarang berumah tangga, ada satu orang anak dan kerjaya saya sekarang adalah seorang profesional mixed martial arts athlete. Dan saya dan isteri saya serta sepupu sekali saya juga mempunyai gym ini, Khalifa Mixed Martial Arts. Pemegang diploma arkitek dalam bidang hiasan dalaman ini mula mengikuti perlawanan Jitsu di luar negara semenjak tahun 2009. Mengikuti perlawanan di luar negeri dan bersaing dengan peserta-peserta dari luar negeri yang lebih berpengalaman memberi ruang bagi beliau untuk menambah kemahiran. Menang atau kalah bukanlah taruhan, namun apa yang penting mengutip ilmu dan menimba pengalaman. Kalau dikirakan pasal Brazilian Jiu-Jitsu, saya mula berkecimpung dalam kira tahun 2008. Tapi pada masa itu saya masih aktif bersukan dalam sukan rugby peringkat nasional. So what happened was semasa kami off-season training, kira saya punya tunang buat masa itu, yang mana isteri saya sekarang lah telah membawa saya mencubai Brazilian Jiu-Jitsu ni, yang mana ada seorang cikgu English dari New Zealand. Ia sedang kira membuat praktis sendirilah di Royal Brunei Airlines punya kompleks.
So dari sana mula mencubai Brazilian Jiu-Jitsu ni, and then kira dari sana terikat lah, kira jatuh cinta lah sama martial arts ni. Melihat pencapaian yang telah diraih oleh Ahmad Faiz selama bergelar pemain Jiu-Jitsu, tidak dinafikan beliau mempunyai potensi untuk lebih maju ke hadapan. Di bawah pengawasan dan tunjuk ajar coach peribadi beliau, Alexandro Machado dari Brazil, segala ilmu teori maupun praktikal dijadikan sebagai azimat untuk terus berjaya. Okay, pasal pertandingan, I think lampau banyak kan di put into numbers lah. Banyak sudah pertandingan Brazilian Jiu-Jitsu, submission grappling, boxing apa ni. Kalau dulu pun setiap tahun tu memang ada 3-4 kali ke Sabah, ke Philippines, Malaysia, Singapore, Thailand, Japan ada jua yang baga, Hong Kong ada tournaments jua, Taiwan banyak. Tapi yang bagi saya yang paling memorable lah, yang paling syok lah diaga masa tahun 2017. Kami grup 4 orang, myself, my wife, and 2 lagi of my good friends yang training juga. Kami decide to join Jiu-Jitsu Worlds punya competition. Kira istilah bula kira World Cup lah. Macam tu. Ia dianjurkan di Las Vegas, Nevada di US. So siok pasal one travelling jauh kan. It's a good experience pasal macam mana kan menjaga berat badan for long haul travelling. Macam mana jaga air, and then kami sana pun sampai seminggu sebelum pertandingan, climatize apa semua. Yang syuknya pasal tournament tu is, pasal world event kan, bukan macam any tournament yang pernah kami agalah. Pasal semua organize bah, organize benar-benar. Macam terus macam expo juga, so it was very interesting. Yang sioknya juga kami ada peluang berjumpa sama semua yang superstar mixed martial arts and Brazilian Jiu-Jitsu ni lah, semua ada sana, and kami berkesempatan melihat mereka bertanding juga live. And then it was memorable bagi saya pasal in my category under 76 kilograms atau ada 64 orang. And I lost in the semi-finals lah, so ranked number 8. Ia satu tournament yang tani dapat fikirkan pasal, walaupun tani negara damit kan 420,000 orang saja Brunei ni. Nah, tani punya Jiu-Jitsu club juga banyak sini. Tani lawan orang yang dari luar negeri, dari US, dari Brazil, dari Japan, whichever country lah, yang besar, yang banyak club, yang coaches dorang ramai, and dorang pro, dorang buat full time pun. Kalau niat tani benar-benar mau, kalau hati tani benar-benar mau, kalau minda tani benar-benar fokus, we can actually go somewhere pulang. Apa yang tani percaya tani dapat buat, physical tani akan ikutlah. Macam tu. So kalau bertanding pun apa semua, tinggal hatilah saja lagi. Oh yes, here we go. Oh, almost hits it, and he does. Look at this. Oh, wow. Bekas jurulatih kepada pemain rugby kebangsaan pada tahun 2006 sehingga 2016 ini menjalani latihan 6 kali dalam seminggu. Latihan dijalankan 2 hingga 4 sesi dalam sehari. Jika dilihat jadual yang padat, ada yang terfikir ia amat memenatkan dan tiada masa untuk aktiviti lain. Namun, Ahmad Faiz bernasib baik. Isteri beliau cukup memahami minat Ahmad Faiz dan sentiasa memberikan sokongan dan dorongan.
Cabaran untuk terus berada sebagai seorang pemain jitsu memerlukan pengorbanan. Apatah lagi memiliki seorang anak yang berusia 4 tahun yang amat memerlukan perhatian yang penuh. Namun, isteri beliaulah yang banyak memainkan peranan dan bersama menggalas tanggungjawab. Macam mana bagi masak? To be honest, kalau dulu memang payahlah bagi masak. Walaupun dulu belum ada anak, it was still payah bagi masak because tadi ada komitmen kerja siang and then komitmen sama family pada waktu malam. Tapi at the same time ada juga club sama murid-murid yang depend on Ketani punya time juga untuk mengajar and then untuk sentiasa membagi hala tuju kan. Tapi masa dulu paksa dibagi-bagilah. Sehari training one whole day pun weekend mesti di cut off lah. Weekend di cut off, spend time sama family. Tapi start tahun ini 2018 alhamdulillah kira rezeki pun ada, so I've taken the choice to resign dari government and then buat masa ni full time saja operating this gym. Lagi banyak masa for my family and my son apalah. Kalau dulu payah because balik kerja pukul 5 terus ke gym, banyakkan diajar, balik ke rumah akhir malam kadang dia terjumpa anak lagi. So itu one of the things yang bagi menyasal lah. Pasal masa tu tadi dia dapat diambil balik kan. Anak makin besar pun dia dapat yang indah akan berbalik bah. So itu one of the big reasons juga kenapa membuat keputusan untuk menjaga gym ini full time lebih senang lah. Selain menjadi pemain jitsu, Ahmed Faiz juga merupakan seorang jurulatih dalam sukan boxing, kickboxing, wrestling dan seni mempertahankan diri. Kemahiran beliau dalam sukan jitsu membawa beliau membina sebuah gym yang diberi nama Khalifa Mixed Martial Arts bertempat di Kampung Kiarong. Kerana ingin menyalurkan pembelajaran dalam seni jitsu, Ahmed Faiz memberanikan diri membuka gym ini. Bukan sahaja dalam sukan jitsu, Ahmed Faiz turut menyediakan gelanggang untuk latihan kickboxing dan wrestling. Beliau berharap akan banyak individu-individu yang tampil untuk mempelajari seni mempertahankan diri ini. Ahmed Faiz bukan sahaja menyertai perlawanan jitsu di negara-negara ASEAN, malahan juga kemahiran beliau diuji apabila beliau ikut bertanding sehingga ke United States of America. Beliau juga pernah menduduki kedudukan yang ke-8 dalam dunia pada tahun 2017. Semangat beliau ini harus dicontohi. Saranan kami untuk orang yang akan mencuba BJJ ini macam-macam pelbagai jenis soalan sudah kami terimalah. Do I need to be fit? Do I need to be healthy? Do I need to be skinny? Takut pasal aku pernah patah tulang, retak tulang, apa itu ni. Tapi sebenarnya barang-barang macam tu nada affect decision kamu akan join sebenarnya. Pasal kalau kamu ingaukan your fitness level,
di tempat training Anita perbaiki fitness level. Kalau lampau ingaukan berat badan, di tempat training Anita yang memperbaiki target berat badan. Kalau pasal ingau medical condition macam tulang pernah patah apa, ya nada kena mengenal ya, bukannya sport yang akan mematah-matahkan tulang kan, ya pergerakan saja. And then siapa yang ingin mencuba, sila cubalah. It's pasal ada je beberapa orang yang mula-mula segan kan mencuba, tapi baru satu kali kelas sudah kira indah lagi memandang baliklah decisionnya tu. Saat manis yang tidak dapat Ahmad Faiz lupakan apabila beliau mendapat 2 pingat emas dalam perlawanan di Bangkok Open 2017. Beliau amat berbangga, lebih-lebih lagi pihak lawan terdiri dari peserta dari Kanada, Ecuador, Russia, Hong Kong dan Myanmar. Telah meraih podium, namun semangat Ahmad Faiz untuk merebut The World, iaitu gelaran yang dibanggakan bagi pemain Jitsu, terus membara. Beliau berharap impian itu akan tercapai satu hari nanti. Okay, so harapan kami ialah kalau dapat membuat satu persatuan di mana persatuan itu dapat register under Olympic Council Brunei, and then kami dapat mengantar beberapa orang atlet untuk join contingent games inilah. So it's not satu tournament yang di mana Brazilian Jiu-Jitsu saja. Ini adalah contingent games, iaitu bersama atlet-atlet negara lain lah yang sukan macam track and field, bowling dan sebagainya lah. So at least macam as a big group atau representing Brunei itu syok juga. And then good platform untuk kanak-kanak lah juga. Kira kalau Asian Games, Southeast Asian Games itu kira big event kan. So bagus juga untuk memulakan program untuk kanak-kanak ini boleh join. So in the future memang atlet atau memang ada sudah hala tuju lah, ada target sudah. Komuniti Jitsu yang minimal di negara ini membuatkan Ahmad Faiz berkobar-kobar dengan semangat ingin membuktikan bahawa Brunei Darussalam juga mampu mempunyai pemain Jitsu yang tidak kurang hebatnya. Ahmad Faiz berpendapat bahawa seorang individu itu tidak harus dan tidak patut berfikiran sempit dan perlu ada minda yang terbuka. Kerana dengan itu, kita boleh membuktikan bahawa kita juga mampu mencapai dan meraih kejayaan. Sekian dulu dari kru penerbitan Wira untuk minggu ini. Kami harapkan semoga paparan minggu ini akan dapat menyuntik semangat kepada auda penonton untuk meraih impian dan harapan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.